Baik. Awak dah cuba buat lagi. Tak asap. Ya, dah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله سوف نبدأ بمحاضرتنا اليوم. إن شاء الله سوف يكون ما بعد 5 دقائق أو 3 دقائق كده. ننتظر الإخوة يحضرون معنا. كيف الصوت يا إخوة؟ تسمعون جيدا ولا في مشكلة اليوم؟ كيف يا أبا طلحة؟ يا أبا طلحة تسمع جيدا ما الذي أقول؟ نعم نعم حبيبي. يا حبيبي. لعلنا إن شاء الله اليوم سوف نتكلم ونتحدث عن موضوع العلماء ورثة الأنبياء. وهذا الموضوع في الحقيقة في غاية الأهمية بمكان، لأن قد مضوا بعض العلماء من أكابرنا في هذا الزمن هم من العلماء المحدثين الكبار. بس أمزح. أنا اليوم إن شاء الله سنتحدث بلغتنا الماليزية، فبس يعني كذا مشتاق شوية أتحدث بلغة العربية. ما عندي اليوم الزملاء يتحدثون معي، فلعلكم إن شاء الله تفهمون جيدا ما الذي أقول. لكن ما بدأنا بعد، سنبدأ إن شاء الله بعد دقيقة. ننتظر شوية بس. كيف حالكم يا أخوة؟ بس ملانين كذا. أيوة. الحمد لله الحمد لله. لعلكم مستعدون. أين ورقة التحضير؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم وسلم تسليما كثيرا. أول شيء سامحنا على إزعاج من قبل أولادنا. hari ini oke, agak meriah sikit. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahaskan tentang satu topik berkenaan dengan ulama pewaris Nabi, yang mana tajuk ini diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud rahmatullahi alaih, ketika sedang membicarakan tentang kelebihan ilmu, kelebihan menuntut ilmu, kelebihan orang-orang yang alim. Apa kata Nabi SAW? Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir.
Sesungguhnya para ulama itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu, dan sesiapa yang mengambilnya maka bererti dia telah mendapat keuntungan yang besar. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kita kehilangan seorang lagi daripada ulama hadis yang sangat kita hormati, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang pernah beberapa kali datang ke Malaysia untuk berkongsi ilmu. Sebelumnya juga telah wafat pada tahun ini juga, beberapa bulan yang lepas telah pergi beberapa tokoh-tokoh hadis yang sangat dihormati, Syekh Al-A'zami, Syekh Nuruddin Aitir, Syekh Shu'aib Arnaut. Mereka ni semua antara kibar ulama-ulama hadis yang masih hidup dan yang hidup pada zaman kita, dan mereka baru sahaja meninggalkan kita. Moga Allah rahmati dan ampuni mereka semua. Dan kita bila telah kehilangan, barulah kita ini sifatnya akan menghargai. Ketika mereka hidup, barangkali kita tidak menghargai. Ketika mereka telah pergi, barulah kita akan mengenang jasa-jasa dan sumbangan-sumbangan mereka. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, inna ulama, sesungguhnya para ulama al-ummah ini, mereka adalah merupakan pewaris Nabi. Pewaris Nabi ini bukan bererti mereka mewarisi wahyu itu, bukan. Tetapi mereka mewarisi mereka yang akan memanfaatkan dan menyebarkan wahyu yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kerana tugas seorang Rasul itu adalah dakwah, menyampaikan ilmu. Kata Nabi SAW, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Mereka ini mewariskan ilmu. Maka ilmu inilah yang telah ditimba oleh para ulama kita, dan ilmu ini jugalah yang telah disampaikan kepada kita sehingga membuatkan kita alhamdulillah pada hari ini celik dengan beberapa ilmu, ada kesedaran tentang ilmu. Maka kerana itulah kita kena memahami tentang peranan para ulama. That's what we're going to talk about today. Dan as we mentioned earlier, para ulama itu adalah qurratu ain al-awliya. Mereka ini juga adalah permata, kita kata permata para wali Allah, yang Allah telah mengangkat mereka dengan ilmu, yang telah menghiaskan mereka dengan sikap toleransi, akhlak yang mulia, kebijaksanaan. Daripada situlah mereka mengetahui tentang yang halal, yang haram, yang hak dan yang batil, yang mana yang memberi mudarat kepada kita, yang mana yang memberi manfaat kepada kita, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Mereka lah yang telah mempelajari tentang hukum hakam syariah, dan mereka jugalah yang telah memperjuangkan akidah para salaful ummah, dan juga penjaga wahyu Allah di muka bumi ini. Mereka ini jugalah yang telah membebaskan manusia daripada syubhat-syubhat, yang telah berjuang untuk nak mengembangkan dakwah sunnah. Berapa ramai pelajar-pelajar, penuntut-penuntut ilmu yang telah dilahirkan, berapa ramai manusia-manusia yang telah dibimbing oleh mereka semua ini di jalan Allah Azza wa Jal. Para ulama, kita boleh katakan mereka adalah pelita kepada para hamba Allah. Mereka ni umpama kita kata menara, yang mana umat ini banyak bergantung jasa kepada mereka. Bila wujudnya para ulama, maka di sanalah kita akan melihat matinya juga ahli-ahli bid'ah, ahli-ahli yang menyimpang, menyeleweng, kerana mereka ini yang akan berani untuk nak menyampaikan ataupun membawa lampu yang akan menerangi dunia. Bila kita renung kepada kalam ataupun ucapan para salaf tentang kelebihan, keutamaan para ulama umpamanya, kita tengok apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, barang siapa yang menuntut ilmu semata-mata untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, maka ianya lebih baik dan lebih mulia baginya daripada matahari yang terbit. Kata Hasan Al-Basri, ad-dunya kulluha zalamah. Sesungguhnya dunia ini semuanya gelap.
kecuali majlis-majlis para ulama yang penuh bercahaya. Dan kalau kita tengok apa kata Abu Bakar ataupun Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah, katanya para ulama ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Ketika mereka menuntut ilmu, mereka memiliki keutamaan. Ketika mana mereka ada jilsah, duduk bersama dengan ilmu, mereka mempunyai kelebihan. Ketika mana mereka muzakarah, mengulang kaji ilmu, mereka juga mempunyai kelebihan. Dan kepada mereka yang mempelajari ilmu daripada mereka, mengambil ilmu daripada mereka, mereka juga memiliki keutamaan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengurniakan para ulama kita semua ini kelebihan, keutamaan, kebaikan daripada segenap sudut daripada pelbagai kehidupan. Dan kata Sufyan bin Uyainah, manusia yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah iaitu para rasul dan para ulama. Kerana itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang inginkan dunia, maka hendaklah dia bersama dengan ilmu, mencari ilmu, dan siapa yang inginkan akhirat, maka baginya juga kena ada ilmu. Dan kata Imam Syafi'i, wa man la yuhibbul ilm fala khairalah. Siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tiada lagi kebaikan di sisinya. Dan sebagian para ulama menyebut al-jahilu saghirun wa in kana shaykhan. Orang-orang yang jahil tetap akan dilihat kerdil walaupun dia tua usianya. Dan seorang yang alim kabirun wa in kana hadathan. Dan seorang yang alim itu akan dilihat besar walaupun usianya masih muda. Kerana itu kalau kita lihat macam mana Al-Imam Syafi'i ini didoakan oleh Al-Imam Ahmad. Satu hari tu anak dia bertanya, Abdullah, dia tanya masa dia belum kenal Imam Syafi'i, dia kata, ayu rajulin Syafi'i fa inni sami'tuka tukthir min ad-du'a ilah. Siapa Syafi'i ni? Aku tengok banyak sangat engkau doakan buat dia. So Al-Imam Ahmad kata, ya bunai, kana kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lil-badan. Fahal lihadaini min khalaf atau minhuma min 'iwad. Wahai anak aku, sesungguhnya Imam Syafi'i itu umpama matahari bagi dunia dan bagaikan penawar bagi jasad. Adakah ada penggantinya? Itu kata Imam Ahmad, nak kata mengenangkan jasa Imam Syafi'i. Dan para ulama ni umpama air, yang mana bila mana air itu jatuh, dia akan memberikan manfaat. Kalau dimenakungkan air, kita boleh ambil gunakan air tersebut. Kalau dimeresap di dalam tanah, maka dia juga akan memberi manfaat kepada tanah. Cukup kita kata kelebihan para ulama ini seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang mana Allah menyebut di sisi ini bersama dengan para malaikat ini juga adalah ulul ilm, mereka-mereka yang dikurniakan ilmu. Subhanallahil azim. Kerana mulianya ilmu ini, Nabi SAW berdoa kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Minta kepada Allah, zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu lah. Dan kalau ada apa yang lebih utama dan lebih mulia daripada ilmu, nescaya Allah akan perintahkan kepada Nabi kita SAW untuk nak doa minta lebih dan tambah dalam bab tersebut. Tetapi bila Nabi hanya meminta zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu, that shows tentang keutamaan ilmu ini. Dan Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Para ulama adalah sepatutnya mereka yang paling takut kepada Allah. Siapakah ulama ini? Adakah ulama yang khas dalam bidang agama, ataupun ulama tersebut boleh membawa maksud ilmuwan-ilmuwan ahli-ahli ilmu daripada bidang-bidang lain, bidang sains perubatan umpamanya,
Ya, saya katakan dia merangkumi umum. Al-ulama, cendekiawan-cendekiawan, ahli-ahli ilmu. Yang mana kalaulah mereka ini dengan kepakaran dan keilmuan yang mereka ada boleh membawa mereka ini semakin hampir dengan Allah Azza wa Jal, maka itulah ulama yang sebenar, ciri yang sebenar. Kalau kita belajar perubatan, kita belajar sains, kita belajar falak, dan bila kita merenungi kejadian-kejadian semua ini dan kita semakin membuatkan kita lebih mendekati Allah, maka itulah ilmu yang memberikan kita manfaat. Dan sepatutnya mereka yang paling aula untuk nak takut kepada Allah adalah ulama ad-din, ulama-ulama agama. Itu it should be yang most priority. But kalaulah ilmu yang mereka miliki, sebab ilmu yang mereka pelajari ini adalah berkaitan dengan qala Allah, qala Rasul, sepatutnya kita akan lebih ingat pada Allah, lebih takut kepada Allah. But if ilmu yang kita miliki ini tidak membawa kita hampir kepada Allah Azza wa Jal, kita khawatiri kita akan tergolong dalam ulama yang su. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya kita nak katakan Islam satu agama yang sangat mementingkan ilmu. Sangat mementingkan ilmu. Kerana dengan ilmu ini adalah jalan untuk kita mengenali Allah. Jalan untuk kita mentauhidkan Allah dan menyembah Allah. Ilmu adalah asas kepada perkembangan tamadun umat. Dan ilmu juga merupakan kunci kebahagiaan seseorang itu di dunia dan di akhirat. Maka tidak pelik kalau kita tengok ayat yang pertama sekali diturunkan di dalam Al-Quran adalah ayat yang mengajak kita semua untuk mendalami ilmu, iaitu bila Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bila Allah kata Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka antara faedahnya segala ilmu yang kita ada, kita miliki, semuanya adalah untuk ataupun kerana Allah Azza wa Jal. Bila kita belajar any kind of ilmu kerana Allah, demi Allah, untuk agama Allah, maka insya-Allah ilmu tersebut akan memberi manfaat kepada kita. Nabi ajak kita semua untuk nak menuntut ilmu, dan Nabi sebut bahawa ilmu ini merupakan salah satu jalan untuk kita menuju ke syurga. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menyelusuri jalan mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan baginya ke syurga. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ini apa yang Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang kedudukan ilmu dan para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Nabi kata sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk di langit dan di bumi, bahkan semut-semut yang kecil itu di sarang-sarangnya, even ikan-ikan di lautan, mereka semua akan yusallun, akan berselawat ke atas mereka yang mengajarkan kepada pengajar manusia ini semua kebaikan. Bila kata selawat, maksudnya adalah mendoakan rahmat, pengampunan, kasih sayang, puji-pujian dan sebagainya. Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, ilmu ini kalau Allah nak pada seseorang itu kebaikan, maka Allah akan cenderungkan dia ke arah ilmu. Jadi kalaulah seorang ulama itu Allah boleh pelihara dan jaga dia, kehidupan dia semuanya adalah untuk ilmu, subhanallah betapa Allah inginkan kepada mereka kebaikan. Dalam hadis Muawiyah riwayat Bukhari dan Muslim, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kepada seseorang itu kebaikan, maka Allah akan faqihkan dirinya di dalam agama. Maka selagi mana kita istiqamah dalam agama Allah, maka insya-Allah kita akan
kita akan sentiasa di dalam kebaikan. Kalau hati kita ini dicenderungkan ke arah perkara-perkara yang lara, benda-benda yang tidak memberikan kita manfaat di dunia dan di akhirat, maka kita khawatir Allah tidak inginkan kepada diri kita ini kebaikan. And sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau sebegini darajat ahli ilmu, para ulama, maka sewajarnya untuk kita memuliakan mereka, untuk kita menghargai sumbangan mereka, untuk nak kita mengukur ataupun meletakkan mereka pada kedudukan mereka. Nabi SAW dalam sebuah hadis kata, "Laisa min ummati man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukanlah daripada kalangan aku, kalangan umat aku ini, mereka yang tidak tahu untuk nak menghormati kabirana, iaitu orang-orang yang besar kedudukannya di sisi kami, termasuklah para ulama, wa yarham saghirana, dan juga mengasihi mereka-mereka yang lebih muda, mereka yang lebih kecil urusannya daripada kalangan kami, termasuk para penuntut ilmu, orang-orang yang muda-muda. Wa ya'rif li'alimina haqqah, dan bukanlah daripada kalangan umat aku ni mereka yang tidak mengiktiraf orang-orang alim daripada kalangan kami ataupun berikan mereka haknya. Maka apa itu hak ulama ke atas kita yang perlu kita tunaikan, iaitu menghormati mereka, bersifat tawadhu', merendah diri kepada mereka, bertutur dengan budi bicara yang penuh adab dan kesopanan terhadap mereka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang berada pada zaman yang sangat-sangat penting, yang sangat menuntut kita untuk nak refer kepada para ulama dalam setiap waktu kita, khususnya di kala waktu-waktu fitnah dan ujian yang besar sedang melanda kita pada hari ini. Khususnya ketika para ulama yang kibar, yang mana semakin tua, semakin menghampiri ujian ataupun usia mereka yang sudah semakin penghujung, di zaman yang banyak ulama-ulama Rabbani pada zaman kita ini yang sudah semakin pergi meninggalkan kita, maka ketahuilah bahawa para ulama juga adalah manusia, bukannya daripada kalangan malaikat yang maksum, bukannya daripada kalangan para anbiya. Ulama juga adalah manusia seperti mana kita, yang mana kemuliaan, penghormatan yang kita beri kepada mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Mereka tidak maksum, mereka juga boleh tersalah. Tetapi sangat penting bagi kita untuk mengukur kadar kesilapan mereka dan meletakkan kesilapan mereka ini pada tempat yang sewajarnya. Kita kata orang alim itu boleh juga tersalah, boleh jadi juga tidak tersalah. Jadi apakah sebenarnya kedudukan, sikap, pendirian kita yang sepatutnya kita ada ketika mana kita melihat ada kesilapan yang dilakukan oleh seorang alim itu? Kita tak boleh kata kesilapan seorang alim itu, kita kata kesilapan Islam, kesilapan agama. Even kalau kita nak berinteraksi dengan kesilapan yang dilakukan, maka hendaklah berinteraksi dengan penuh bijaksana. Jangan sampai kita membuka ruang-ruang fitnah dan maki hamun kepada seorang alim itu. Bahkan kalau kita ingin menjelaskan tentang kesilapannya, maka jelaskanlah dengan cara yang munasabah, dengan mengambil kira, menjaga kedudukannya. Dan kita tengok para ulama salaf juga dulu ada menulis penulisan-penulisan yang mengkritik ataupun menegur apa yang mereka lihat kesilapan yang dilakukan oleh para ulama yang lain, banyak dalam hadis, dalam fiqh dan umpamanya. Tetapi sesama mereka ahli sunnah, mereka tidak saling menyesatkan antara satu sama lain. Mereka tidaklah berlumba-lumba untuk cuba mengeluarkan seseorang itu daripada manhaj. Tidaklah berlumba-lumba untuk melabelkan si fulan dengan label itu dan ini. Tetapi mereka tetap memelihara kedudukan alim tersebut. Begitulah kalau kita tengok macam mana para salafus salih bermuamalah dengan
dengan orang alim. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Kalau kita melihat para ulama kibar daripada kalangan kita yang kebenarannya banyak, dan kita tahu bahawa dia seorang yang kritis, yang cerdas, yang mencari kebenaran, yang ilmunya luas, yang ada sifat wara, maka kita mendoakan semoga Allah mengampunkan kesilapannya. Kita tidak menyesatkannya, kita tidak membuangnya, kita tidak lupakan kebaikannya. Naam, ya, kita tidak mengikuti kalau ada kesilapan yang dilakukan, tetapi kita mengharapkan dia kembali kepada kebenaran. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, ulama seperti mana manusia yang lain, mereka juga tidak maksum. Macam yang kita kata tadi, mereka juga boleh tersalah. So kita kena faham macam mana untuk nak belajar. Kita kena belajar kalau kita ingin melakukan teguran dan nasihat, apakah cara yang terbaik? Apakah cara yang terbaik untuk kita menasihati seorang ulama tersebut dengan menghormati dan mengambil kira kedudukannya. Ada kala kita tengok ada daripada kalangan sahabat-sahabat kita, moga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka begitu tergesa-gesa dalam mengkritik para ulama, dalam menyebarkan, even kata macam gairah sangat untuk nak membongkarkan kesilapan yang mereka lihat kesilapan itu daripada para alim Rabbani. Kemudian tanpa kadang-kadang tanpa ada sifat tabayyun, tanpa ada ingin akan mencari. Even ada kala mereka ada akses untuk berhubungan, tetapi mereka tidak dengar daripada straight, tidak mendengar secara langsung daripada alim tersebut. Mereka lebih mengambil pendekatan untuk nak berburuk sangka, untuk mungkin rely on maklumat-maklumat yang tidak dapat dipastikan kesahihan, dan sepatutnya kita gunakan wasail ataupun teknologi-teknologi moden kita yang ada hari ini yang telah memberikan faedah yang besar kepada kita ni untuk memastikan khabar, untuk nak check every berita yang kita dengar. Tetapi ada kala kita gunakan kemudahan-kemudahan ini sebagai medan untuk memburukkan para ulama rahimahumullah. Dan akhirnya medan ini, media-media ini semua menjadi medan mengumpat, medan mengadu domba, medan fitnah yang sangat sukar untuk nak kita ini terbebas daripadanya. Siapa kita kadang-kadang fikir untuk nak mengkritik ataupun menghentam para ulama yang sudah diiktiraf para ulama lain satu dunia tentang sumbangan dan jasa mereka. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kembalilah kita untuk bertanya kepada para ulama sekiranya kita tidak mengetahui, tanyalah kepada orang yang pakar di dalam bidang tersebut. Kerana kalau kita tidak bertanya kepada mereka yang pakar dalam bidang tersebut, barangkali potensial untuk berlaku kesilapan itu lebih besar. Malang sekali ada kala kita bercakap mengkritik para ulama di luar batasan. Betapa banyak fitnah dan buruk sangka yang telah kita tempelkan ke batang tubuh para alim kita. And itu sangat dikesal. Kemudian kalau kita nak tengok peranan ulil amr, sometimes kita tak boleh nak di Malaysia lah, saya cerita secara umum.
Allah kata, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya Allah suruh kita taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada ulil amr. Dan ulil amr, kata para ulama, iaitu termasuk selain daripada para pemerintah kita yang Muslim, juga adalah para ulama yang berautoriti, yang menyeru kepada Allah dan Rasul. Kata macam mana kita nak tahu ketaatan kepada Allah dan Rasul? Macam mana kalau kita dalam berselisih, yang Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Macam mana kita nak tahu untuk nak kembali kepada Allah dan Rasul kalau bukan melalui para ulama kita, dan termasuk para ulama rabbani kita adalah mufti-mufti, mereka-mereka yang berautoriti di negeri masing-masing. So saya berpandangan, even you are disagree with any mufti yang ada di negeri masing-masing, yang telah dilantik secara sah, yang telah diperakui keilmuannya oleh mana-mana pihak, walaupun mungkin ada setengah orang sangat ego untuk nak mengakui keilmuan pihak lain, tetapi dalam kita menegur, dalam kita nak apa pun kepada para mufti kita, mereka juga ada ulil amri kita, kita kena hormat. Adakala sahabat-sahabat kita ni bila dengan mufti yang mereka tidak sekepala, mereka hentam sahaja. Mereka hentam seolah-olah orang biasa. Tetapi kita tahu manhaj ahli sunnah dalam berinteraksi dengan ulil amr. Kita tak boleh samakan mereka dengan kebanyakan. Tak boleh sama dengan kawan-kawan kita yang mana kita hentam belasah macam tu sahaja. Kena ada adab, kena ada hikmah di dalam menegur mereka. Kalau kita mengkritik para ulama, mengkritik tak ada masalah, tetapi mengkritik tanpa adab, tanpa hak yang sepatutnya kita berikan kepada mereka, adab yang sepatutnya ada, maka inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yang mana terutamanya kaum Yahudi, yang mana kita tahu ma'ruf di kalangan mereka ini dahulu, daripada dulu mereka ini akan menyelisihi para ulama mereka demi untuk nak mencapai objektif dan keinginan masing-masing. Dan kita orang Islam sudah pastinya tidak seperti itu. Dan insya-Allah pada kesempatan ini juga saya akan berkongsi tentang beberapa isu lah yang kita boleh bincangkan bersama. Okey, kita akan bincangkan tentang beberapa isu yang berkaitan para ulama, especially yang berkaitan dengan khilaf di kalangan para ulama. Macam mana pendirian kita? Okay? Pendirian kita tentang khilaf. Para ulama ni juga ada khilaf-khilafnya kan. Ada yang kata begitu, ada yang kata begini. Mereka semua ada ijtihad masing-masing. Pertama sekali yang kita kena faham iaitu dalam agama ini ada perkara-perkara yang sudah jelas di dalam Al-Quran yang mungkin tidak perlukan kepada penjelasan yang lebih detail secara umum, melainkan beberapa hukum hakam. Seperti contoh, kalau kita tengok apa-apa yang berkaitan dengan arak, berkaitan dengan judi, ini jelas dalam Quran. Allah kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Dosa besar bagi khamar, judi, dan banyak lagi lah orang kata dalam Al-Quran yang mencerita benda-benda yang sudah jelas. Hukum-hukum secara general itu semua sudah boleh difahami. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummah ini ada sikit perselisihan di dalam memahami hukum syarak. Tetapi perselisihan ini tidaklah sampai merencatkan usul syariah ataupun sumber masadir tasyri' itu. Tetapi dia adalah satu ikhtilaf yang insya-Allah kita akan terangkan sebentar lagi. Dan kita semua sangat yakin bahawa di sana tiada mereka yang dipercayai keilmuan dan keamanahan mereka yang sanggup untuk nak menyalahi secara jelas apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya secara sengaja.
kerana ketakwaan, kewarakan mereka, keilmuan mereka ini menegah mereka daripada perkara-perkara tersebut. Okey. Tetapi kita kena faham juga, tetap daripada kalangan mereka ini juga boleh ada kesilapan-kesilapan. Itu sebagai norma manusia yang mana sifatnya tidak sempurna. Tetapi kesilapan mereka ini, especially para ulama-ulama salafus salih dulu, mereka ini ada kesilapan yang bukanlah kita kata basicnya secara usul dalam tunjang agama, tetapi adalah daripada sudut cabang-cabangnya semua. Dan manusia ini sifatnya Allah kata wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini lemah dalam ilmunya, dalam memahami ilmu. Manusia ini lemah dalam nak menguasai pelbagai sudut ilmu. So mesti akan ada kesilapan somewhere. Kemudian antara kita nak sebut tentang asbab ataupun punca khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita nak faham, antara sebab yang pertama, boleh jadi ada sebab-sebab, boleh jadi ada dalil yang tidak sampai kepada pihak yang lain. Itu juga antara salah satu sebab. Sebab yang kedua juga, ada juga perselisihan di dalam ataupun menerima status suatu dalil itu. Mungkin ada satu pihak kata hadis ni dhaif, ada satu pihak kata hadis ni dhaif. Jadi ini juga antara sebab perselisihan para ulama. Dan sebab yang ketiga antaranya is kadang-kadang kita lupa. Manusia itu sifat dia lupa. Kadang-kadang kita lupa dengan dalil yang kita pernah pelajari, yang kita pernah ada. Itu biasa. Even dalam ilmu hadis pun, contohnya Imam Asyuti rahimahullah, dia ada mengarang kitab Man Haddatha wa Nasi. Siapa yang pernah menyampaikan hadis dan kemudian diterlupa dia pernah menyampaikan hadis tersebut. Kemudian ada juga khilaf itu, mereka sama-sama terima dalil, tetapi ada khilaf di dalam memahami maksud dalil tersebut. Seperti mana kalau kata dalam bab fiqah ni banyaklah, dalam fiqah banyak. Even kalau dalam Quran sebut aula mastumun nisa, apakah sentuhan itu bermaksud yang membatalkan wuduk itu bermaksud sentuhan jima' ataupun sentuhan biasa yang sekadar sentuhan. Itu banyaklah kalau kita nak tengok contoh-contoh itu berlaku di dalam di kalangan perbahasan para ulama kita. Ada juga kadang-kadang disebabkan dalil itu mansukh. Dalil itu mansukh. Dalil itu dijadikan hujah oleh setengah pihak lain tanpa mengetahui bahawa dalil tersebut sudah mansukh dan ada dalil lain yang menyanggahnya. Dan banyaklah kalau kita nak cerita tentang asbab khilaf para ulama rahmatullahi alaihim, yang mana kita kena faham tidaklah semua dalam ilmu ini antara A dan B, antara putih dan hitam. Sebab kalau kita memahami sedemikian, bererti kita tidak memahami sifat ataupun tabiat ilmu itu sendiri. Okey, kemudian kita nak bincangkan juga tentang dalam isu para ulama ini, iaitu bahaya kalau kita buat melakukan tuhmahan-tuhmahan ke atas para ulama rahmatullahi alaihim. It is very penting, sebab kalau kita sekarang ni kan kita tengok is banyak orang dia bila kita kata ulama, siapa-siapa pun yang telah mencapai satu darjat, satu kedudukan, of course akan ada banyak ucapannya, banyak penulisannya. Lebih banyak kerja dan dakwah yang dilakukan oleh seseorang itu, lebih banyak hatersnya. Mesti akan ada orang yang tak suka, mesti akan ada orang yang hasad. Jadi benda-benda inilah yang akan menyebabkan ada segelintir daripada manusia yang akan memusuhi dia. Bila seseorang itu mula memusuhi seorang alim itu,
maka dia akan ada sikit, ataupun kita boleh kata mesti akan ada emosi dan ada elemen bias di dalam menilai alim tersebut. Ini yang berlaku. Apa akibatnya? Segala tuhmahan, segala apa yang dikatakan negatif kepada seorang alim itu, kita akan jadi mudah untuk nak percaya. Sebab kecenderungan hati kita tidak berapa suka pada dia. Ada perasaan yang tidak baik kepada dia. So this is very dangerous. Ini antara benda yang sangat sangat bahaya untuk nak kita ada dalam diri kita. Dan kemudiannya is bila kita mula bersangka buruk pada seorang alim itu, bila kita mudah untuk nak tak suka kepada dia, kita akan mudah percaya kepada segala tuhmahan dan kemudian kita akan menerima segala penilaian buruk terhadap dia. Kewarasan kita sudah berkurangan dalam bab tersebut, kebijaksanaan kita sudah berkurangan dalam ketika itu, kita akan mudah terbabit di dalam fitnah. Kita kena faham, ada kala bila berlakunya pertelagahan, perselisihan antara seorang alim itu dengan seorang alim yang lain. Ada kalanya kita tidak perlu untuk nak menjadi sang kancil di tengah-tengah untuk nak judge siapa yang baik, siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Ada keadaan yang mana dalam segi ilmu tak ada yang benar, tak ada yang salah. Mungkin ada yang benar, ada yang salah pada sesuatu isu. Tetapi ada kalanya apa yang disampaikan itu benar, tetapi akibat akhlaknya, akibat sikapnya yang tidak benar, maka ia telah membawa fitnah juga. Dan ia telah memburukkan lagi keadaan. So, yang ini kita kena berhati-hati supaya kita tidak terjebaklah dengan perkara-perkara tersebut. Macam mana mauqif kita, macam mana pendirian kita terhadap para ulama. Okay? This is something yang pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, seorang ulama Rabbani yang cukup saya sayang, cukup saya suka baca-baca penulisan dia. Pernah ditanyalah pada, dikata orang-orang, beberapa pelajar-pelajar daripada Indonesia ada berbincang tentang isu-isu para ulama, termasuk Abu Hanifah, kritikan-kritikan yang ada di sisinya. Macam mana kita nak deal? Sebab sebahagian daripada para pelajar ni, bila dia tahu je ada ulama condemn certain ulama, dia akan rasa macam diri dia pun dah macam ulama tu dah, boleh juga condemn. Kalau ada ulama condemn Abu Hanifah, dia pun akan rasa macam Abu Hanifah is macam tak ada apa, aku macam lebih hebat daripada Abu Hanifah. Macam seolah-olah Abu Hanifah ni tak tahu dalil pula, aku yang lebih tahu dalil dia. So, apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, al-mawqifus sahih, pendirian yang sahih tentang para a'immah, para imam yang memiliki pengikut yang ramai, pengaruh, yang mana mereka ini telah dipersaksikan kredibiliti agama mereka dari sudut istiqamah agama mereka. Pendirian kita adalah kita tidak menyerang mereka, ataupun kita merasakan apa yang kita perselisihi pada mereka itulah semata-mata kebenaran. Sebab boleh jadi kebenaran, maksudnya segala keputusan dan fatwa itu adalah berdasarkan kepada ijtihad. Dan para mujtahid tidak terlepas daripada satu pahala. Kalau dia betul, dia dapat 2 pahala. Kalau dia tersalah, dia mendapat 1 pahala. Abu Hanifah rahmatullahi alaih juga seperti mana para a'immah yang lain, yang mana terdedah kepada kebenaran, yang terdedah kepada kesilapan. Tak ada siapa-siapa pun yang maksum selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Malik
kullun yu'khadhu min qawlihi, setiap daripada seseorang itu boleh diambil kata-katanya, wa yurad, boleh juga ditolak kata-katanya, illa sahib hadzal qabr, kecualilah empunya kubur ini. Dan Imam Malik pun menunjukkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. So wajib ke atas kita untuk nak menjaga lisan kita, menjaga jari jemari kita daripada memperkata, menembak, membidas tokoh-tokoh ulama Islam. Kalau kita nak kata salah, it's enough to say dengan kadar ilmu sahaja. Tetapi elakkan daripada uslub-uslub, elakkan daripada ruang-ruang yang boleh membuka pintu fitnah, pintu maki hamun terhadap ulama tersebut ataupun alim tersebut. Cukup untuk nak kita sebut sahaja apa pandangan yang kita lihat daripada sudut ilmu, but very berhati-hati dalam memilih medan untuk nak kita memperkatakan itu. Berhati-hatilah supaya ia tidak membawa fitnah yang lebih besar. Jadi itulah pendirian kita terhadap para ulama. Kita kena hormati. Di akhir zaman nanti Nabi SAW pernah sebut, ilmu ini akan diangkat. Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, di akhir zaman ini Allah tidak akan mengangkat ilmu itu dengan begitu sahaja tiba-tiba, tetapi Allah akan mencabut ilmu ini dengan menarik nyawa para ulama, dengan wafatnya para ulama, sehingga apabila tiada lagi para ulama di muka bumi ini, maka manusia akan mengangkat orang-orang yang jahil itu sebagai rujukan tokoh mereka. Akhirnya mereka akan memberi fatwa yang menyesatkan kerana mereka juga telah tersesat. Jadi saya selalu ingat, guru saya selalu berpesan, kita sebagai penuntut ilmu, kalau kita tidak menghormati ilmu dan kita tidak menghormati ahli ilmu, maka selama-lamanya kita tidak akan menjadi ilmuwan yang dihormati. So, seperti mana kita menghormati ilmu, sebagaimana kita menghormati ahli ilmu, insya-Allah Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk menjadi ahli ilmu juga atau penuntut ilmu yang dihormati. Always macam tu. Mana-mana bila-bila kita dengar ataupun kita berdeal dengan apa yang kita lihat, kadang-kadang apa yang kita tengok kesilapan para ulama tu hanyalah apa yang kita rasakan kebenaran. Barangkali apa yang kita rasa kebenaran di pihak kita tu hanya merupakan sangka-sangkaan, ataupun boleh jadi juga disebabkan misunderstanding, ataupun boleh jadi juga disebabkan oleh kesilapan kita sendiri, kesilapan kita dalam memahami tindakan dia, dalam memahami ucapannya, pendiriannya. But kita ini sifatnya terlalu tergesa-gesa. Sifat kita ini memang suka bash. Dalam apa pun kita jangan melihat dunia ni hanya hitam dan putih, yang mana kita tak boleh nampak adanya kelabu, adanya warna lain. Sometimes we not even understand the situation. Dan bila kita tidak memahami peranan seorang alim itu, kadang-kadang kita tak nampak, kita tak berada di tempat dia, kita tidak berperanan sepertinya. Jadi kita punya cara fikir dengan kerangka kita. Tetapi barangkali pihak yang kita cantas itu, ulama yang kita dok bash itu, ada situasi yang kita tidak mengerti. Dia ada dia punya judgement, dia punya perancangan, dia punya apa yang dilihat, hikmah yang dia boleh lihat yang kita tak nampak. Sebab tu, kuf an lisanik. Jagalah lisan-lisan kita. Kalau kita betul-betul tidak tahu tentang what's behind ataupun apa sebenarnya yang terjadi. Jangan cuba untuk, macam saya kata tadi, untuk kita ni berlumba-lumba untuk menjadi sang kancil.
yang cuba untuk mengadili, untuk nak menghakimi, untuk nak tunjuk bijak. Dan kita hargai. Kita hargai sumbangan para ulama. Is no need untuk nak menjadi jaguh belum-lembu. Fulan mubtadi', fulan ini ahli bid'ah, fulan ini ada pemikiran sekian. Kalam-kalam macam ni biar sahaja berlega di kalangan para ulama. Biar ulama sahaja nak kritik ulama yang lain. Bukannya our job. Job kita hanya sekadar membincangkan ilmu, menuntut ilmu, menghormati para ilmu. Is not necessary bila kita menghormati seorang ilmuwan tu, kita tidak boleh melihat kesalahannya, boleh. Cumanya we have to learn how to deal with kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh para ulama yang dihormati oleh masyarakat. Maybe kita tidak menghormatinya, tetapi at least kita kena acknowledge maybe ulama itu adalah seorang tokoh yang dihormati di dalam masyarakat. So macam mana kita boleh menghormati kadarnya? Maksudnya alimina haqqahu a'ti. Nabi kata berikanlah kepada orang alim daripada haknya. Which is haknya kita kena admit. If we admit dia adalah seorang yang alim, maka kita kena hormati dia. Kita kena berikan juga hak dia. Walaupun kita tak suka, walaupun mungkin ada banyak isu-isu yang kita tidak sekepala. Tetapi ingat, setiap daripada seseorang itu juga ada jasanya. Kita kena belajar untuk nak menghargai kebaikan seseorang lebih daripada untuk nak kita react kepada kesilapan yang dilakukan. This is apa yang lack di dalam diri talibul ilm, dalam para penuntut ilmu, yang we still have a lot to learn. Macam mana kita nak deal dengan kesilapan yang dilakukan oleh para ulama. Sebab tu kalau kita fail dalam bab ini, kita selalu fail dalam muamalah kita dengan sahabat-sahabat kita, para penuntut ilmu juga yang lain. Sebab kalau ulama yang hebat, yang dihormati itu juga kita boleh tibai gitu-gitu, apatah lagi kawan-kawan kita, apatah lagi sahabat-sahabat kita. Kita of course akan lebih rendah expectationnya, akan lebih rendah penghormatannya, dan akhirnya apa yang akan jadi, kita hanya memecah belahkan ikhwah, kita memecah belahkan persaudaraan, persahabatan masyarakat without sometimes tanpa kita sedari, tetapi kita terlalu ego untuk nak mengakuinya. Ini adalah zaman yang kita kena belajar untuk nak bertoleransi dan berkasih sayang. Ingat apa yang Allah pesan kepada Nabi SAW. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah Azza wa Jalla bagi tahu, Allah minta kepada Nabi ni untuk nak bersikap halus, bersikap smart, lembut. Allah kata walau kunta faddan ghalidhan, kalau kamu ni bersikap dingin, kasar ni, nescaya orang di sekeliling kamu akan lari daripada kamu. So kita belajarlah daripada hikmah para ulama. Now we can see ramai kelebihan ulama-ulama kita, especially yang veteran-veteran. Mereka ni ada hikmah. Kalaulah kita ni nak kata kita tak hormat pun ilmu mereka, kita kena acknowledge mereka ada pengalaman yang ada hikmah yang kita tidak miliki. Sebab itu kita tengok, walaupun mungkin zaman muda mereka kita selalu dengar mereka ini juga ada sikit sikap yang harsh, sikit sikap yang agak macam kita muda-muda ni sometimes, but they want to change. Bila mana mereka ada pengalaman dengan masyarakat, lebih menilai penilaian yang lebih adil dan waras, and kita always repeat the mistake yang guru-guru kita mungkin ataupun yang sebelum-sebelum kita telah lakukan. We have to learn from this. Kadang-kadang kalau kita orang muda pun boleh hayati semangat orang tua ni, insya-Allah kita akan jadi orang yang hakim, orang yang wise, insya-Allah. Dan we should tonjolkan keindahan dakwah sunnah ini. Kita tak mau sekarang ni orang asyik bagi tahu dakwah sunnah ni, orang tengok macam asyik kerja ni bantai orang. Bukan kata tak boleh, tapi biarlah uslub tu betul, dengan cara yang tepat. Dan kita tak nafi ada segelintir ikhwah-ikhwah yang begitu bersemangat dalam bab ni,
sampai tidak mempedulikan tidak melihat lagi kepada keindahan seni dakwah itu dengan hanya objektif hak atau batil. Kita tak nampak warna-warna. Kalau kita nak makan, nak kenyang, kita kadang-kadang tengok nasi je. Tapi kita tidak meraihkan kuah-kuah, lauk-lauk, pauk-pauk yang beraneka warna, yang beraneka rasa, dan that's yang akan menghiaskan, memberikan kita kelazatan di dalam kita menikmati makanan. Begitu juga dalam dakwah. We have to ada seni ataupun resipi untuk nak biar kita merasai kenikmatan di dalam dakwah tersebut. InsyaAllah, moga Allah rahmati para ulama, para alim kita semua dan jadikan kita semua mereka yang sentiasa menghormati ilmu dan juga menghormati ahli ilmu. Moga-moga dengan itu kita akan menjadi para penuntut ilmu yang baik. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu sahaja dulu pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.